Raya tahun ni awak buat korban? Yelah, mana awak tahu? Yelah, saya agak-agak lah. Awak memang selalu setiap tahun buat korban kan? Tak miss. Tapi saya ingat saya nak buat awal lah korban tahun ni. Awak nak buat bila? Saya ingat nak buat malam sebelum raya. Malam sebelum raya? Ya betul, boleh ke? Yelah, pagi raya tu kan busy. Nak masak lagi, nak pergi raya rumah saudara mara lagi, nak OTD lagi. Betul juga kan? Tapi itulah, boleh ke buat malam raya? Buat korban malam raya? Mana boleh? Waktu melakukan ibadah korban ialah bermula selepas solat sunat Aidul Adha, iaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian boleh diikuti pada hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, iaitu pada waktu siang hari sama ada waktu pagi ataupun petang. Kemudian sehinggalah berakhir pada sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Daging-daging korban sebaiknya diagihkan ataupun diedarkan kepada orang-orang yang sepatut menerimanya dalam keadaan mentah ataupun daging itu belum dimasak. Berbeza dengan akikah yang sebaiknya diberikan ataupun dijamu kepada orang ramai dalam keadaan sudah dimasak. Dari segi pembahagian daging korban bolehlah dibahagikan kepada 3. Yang pertama, tuan empunya yang melakukan ibadah korban boleh ambil satu bahagian. Yang kedua, daging korban mestilah diedarkan, dibahagikan, diagihkan kepada golongan fakir miskin. Inilah golongan yang paling utama untuk kita bagikan daging korban. Kemudian golongan yang ketiga iaitu golongan orang ramai yang boleh kita berikan daging korban tersebut. Jadi itulah 3 pembahagian daging korban. Manakala syarat sah ibadah korban ialah yang pertama sudah tentulah binatang ternakan, ataupun binatang yang halal dimakan, dan ada ulama menyebutkan binatang yang berkaki 4. Binatang yang tertentu sahaja seperti unta, lembu ataupun kerbau, kambing dan juga biri-biri. Kemudian binatang itu mestilah sehat tubuh badannya dan tidak cacat, manakala binatang korban juga mestilah dalam keadaan cukup umurnya. Kemudian penyembelih yang melakukan sembelihan korban mestilah orang Islam ataupun sekurang-kurangnya dia adalah merupakan ahli kitab. Dan waktu penyembelihan seperti yang saya sebutkan tadi iaitu pada waktu tertentu dan waktu yang dibenarkan. Jika dilakukan sembelihan itu sebelum ataupun selepas pada waktu ataupun tarikh-tarikh yang saya sebutkan tadi, itu dinamakan hanyalah sembelihan biasa saja dan bukan sembelihan korban. Kemudian mestilah ketika melakukan sembelihan tersebut diniatkan korban semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok apakah perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika melakukan sembelihan korban. Antaranya ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berselawat Nabi, kemudian kita menghadap ke arah kiblat sama ada penyembelih dan juga binatang yang dikorbankan itu. Kemudian hendaklah tukang sembelih itu menyediakan alat ataupun pisau yang sangat tajam untuk melakukan sembelihan korban tersebut supaya binatang yang dikorbankan itu akan cepat mati. Dan pastikan kedua-dua urat iaitu urat marih dan juga urat pernafasannya putus. Kemudian tuan-tuannya, perkara yang makruh dilakukan iaitu perkara yang tidak elok, tidak baik dilakukan ketika melakukan sembelihan korban, iaitulah menggunakan senjata ataupun menggunakan pisau yang tumpul, kerana ini akan menyebabkan sukarnya binatang korban itu mati dan ini adalah merupakan penyiksaan kepada binatang tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal, insya-Allah.